Surah Baqarah ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah Indallahi khalisatan min dunil nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Ayat ini iklan. Ayat ini, ayat yang ke-94 ni iklan mubahalah. Iklan mubahalah. Mubahalah ni makna saling berdoa untuk dikenakan azab. Dengan maksud yang kena azab tu orang yang tak benar lah. Dan mubahalah ni ada syarat. Sesama Islam tak boleh mubahalah. Itu bukan cara sunnah. Bukan cara sunnah bermubahalah dengan sesama Islam. Jangan kita terikut dengan yang ada di tempat kita. Yang ada nak bermubahalah ni. Maka syarat dia adalah Islam dengan kafir. Orang Islam dan orang kafir. Kalau sesama Islam, tidak mubahalah. Qul, katakanlah. Maka ni jawab syubhat. In kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Sekiranya darul akhirah itu, tempat negeri akhirat itu hanya dikhususkan hanya kepada pokok kamu. Pokok kamu saja. Hei, pokok Yahudi. Kamu sini, mana kamu pokok Yahudi. Hanya untuk kamu saja, negeri akhirat itu bukannya yang selain daripada pokok kamu. Manusia yang lain. Bukan manusia yang lain. Fatamannawul maut. Maka berdoalah. Minta supaya Allah Ta'ala bagi mati. In kuntum sadiqin, sekiranya
kamu ini orang yang benar. Minta Allah Ta'ala bagi mati. Doa supaya mati cepat. Dan negeri akhirat ni, mana kamu akan dapat benda tu secara pasti. Maka minta sekarang lah. Kan? Benda nikmat ni, kenapa nak lambat-lambat? Sekarang lah. Minta Allah Ta'ala bagi mati sekarang. Kerana dengan mati sekarang ni, barulah nampak zahir, kamu ni orang nak ke dunia ke, nak ke akhirat. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, dan sama sekalinya mereka itu tidak akan berdoa nak mati. Sekali-kalinya tak akan. Selama-lama. Sebab apa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan perbuatan tangan mereka, perbuatan diri mereka yang melakukan perkara-perkara yang mungkar, kufur, syirik itu. Yang mereka itu lakukan. Allahu alimu bizzalimin. Dan Allah Ta'ala itu sangat mengetahui akan hal-hal orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala tahu semua. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Ini elah dia. Kenapa dia orang tidak akan doa? Kenapa pokok Yahudi ini tidak akan doa nak mati? Kenapa? Wala tajidannahum, dan pastinya kamu akan dapat melihatnya mereka itu, yakni Yahudi, ahrasan nas, orang yang paling orang yang paling berkehendak. Orang yang paling berkehendak, orang yang paling suka ala hayah, nak kepada kehidupan mewah. Nak kepada kehidupan sini mana kehidupan senang mewah dunia. Dan serupa dengan mereka juga, wa minal ladzina asyraku, siapa sahaja di kalangan orang-orang yang melakukan syirik. Orang-orang yang syirik pun sama dengan Yahudi. Sama. Orang yang buat syirik sama juga sepe dengan golongan Yahudi. Hidupnya nak tu dalam kepala dia, nak pada kemewahan hidup dunia. Nak kemewahan hidup dunia. Satu lagi makna wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku, yakni lebih berat lagi daripada orang syirik. Lebih berat lagi daripada orang syirik. Lebih berat laginya nak dibanding orang yang syirik lain. Lebih-lebih lagi. Sini dengan mana lebih-lebih lagi? Lebih daripada orang yang syirik. Lebih daripada orang yang syirik. Satu dengan mana orang Yahudi yang paling lobo pada kehidupan ni. Kehidupan dunia yang mewah ni.
dan juga termasuknya orang-orang yang syirik. Satu makna, satu tafsiran. Satu lagi dengan mana orang Yahudi yang paling kuat nak dibandingkan dengan orang yang lain. Walaupun di kalangan orang-orang yang syirik yang lain. Walaupun daripada orang-orang yang syirik yang lain. Dialah yang paling berat. Dialah yang paling berat. Ini seperti mana yang ditafsirkan oleh Jalalain. Yang mengatakan wa ahrasa. Yang mana orang Yahudi itu yang paling berkehendak nak kepada kemewahan dan juga lebih daripada manusia yang lain, dan lebihnya dia itu lebih daripada orang yang syirik yang lain. Lebih daripada orang yang syirik yang lain. Lebih daripada orang syirik yang lain. Habis itu, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Bersangatannya mereka itu suka setiap di kalangan mereka, law yu'ammaru, sekiranya diberi umur pada mereka itu, setiap orang daripada di kalangan mereka itu, alfasana, 1000 tahun. Mana 1000 tahun maknanya banyak tahun. Banyak tahunnya diberi umur panjang pada mereka. Jadi pokok mereka ini nak kepada umur itu panjang sampai meh-mehnya sampai 1000 tahun. Sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Setiap di kalangan mereka. Mana setiap yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Termasuk mana umum mula-mulanya untuk Yahudi dan yang lain-lain daripada di kalangan yang yang syirik pada Allah Ta'ala yang selain pada Yahudi. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Dan tidaklah orang itu, yakni puas itu rujuk pada orang yang diberi umur panjang. Dan tidaklah orang yang diberi umur panjang itu bimuzahzihi, bolehnya dia itu menjauhkan diri dia daripada azab ayu ammar, sekiranya dia tu diberi umur yang panjang. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Taala itu Maha melihat akan apa yang mereka itu kerja amalkan. Jawab syubhah sini, qul ma kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qul, katakanlah, pada siapa yang kana aduwwan li jibril, yang mana dia itu bermusuh dengan Jibril, buat musuh dengan Jibril, maka ia salah. Jawapan dia, maka ia itu berada dalam kesesatan, kesalahan. Kenapa? Fa innahu nazzalahu. Karenanya dia itu
Karena dia itu menurunkannya ala qalbika ke dalam jantung kamu. Biiznillah dengan izin Allah. Yakni Al-Quran. Jibril itu menurunkan Al-Quran itu masuk ke dalam jantung kamu, ke dalam dada kamu itu biiznillah dengan izin Allah. Mana jadi diterima hati dan juga diingati. Ingat Al-Quran. Biiznillah dengan izin Allah Ta'ala, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Quran itu membenarkan akan apa yang berada di depannya. Yakni sebelumnya. Di depannya situ maknanya sebelum. Wa hudan wa busyra, dan dia itu adalah sebagai sumber petunjuk dan juga sumber yang memberi berita gembira lil mukminin, akan orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Barang siapa yang memusuhi Allah Ta'ala dan malaikat semua sekali itu secara amnya, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah secara umumnya, wa Jibril, dan secara khasnya, secara khusus benci memusuhinya Jibril, wa Mikail, dan benci memusuhi Mikail. Boleh dibaca Jibril, Jibrail, boleh baca semua. Mikail, benda tu sama, yang sama, nama yang sama, cara sebut. Maka dia tu kafir. Siapa yang memusuhi Allah Ta'ala, malaikat-malaikat, rasul-rasul, Jibril dan juga Mikail, maka dia itu adalah kafir. Itu jawab dia nya muqaddar lah. Kan ada man di depan. Man ni mana mesti kena ada jawab man. Siapa buat ni, maka apa? Maka dia kafir. Maka sini fahuwa kafir adalah jawab bagi man. Jawab bagi man muqaddar. Fahuwa kafirun, maka dia tu kafir. Kenapa dibuat jawab itu dia tu kafir? Karena ayat seterusnya tu sebagai muqaranah dia lah. Yang mana fa innallaha aduwwil kafirin. Karena Allah Ta'ala memusuhi orang kafir. Mana bila Allah Ta'ala memusuhi orang kafir, disebut sini yang bermusuh dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebut dia memusuh orang kafir. Allah Ta'ala musuh pada orang kafir. Maka ini isyarat kepada orang yang memusuh Allah, Rasul, malaikat, itu adalah orang kafir. Orang kafir. Dan sini bentuk dorongan, targhib. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan benar-benarnya kami menurunkan kepada kamunya ayat-ayat yang memberi penjelasan, iaitu Al-Quran. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah yang mengkufurinya, mengingkarinya, illal fasiqun, melainkan orang yang fasik. Fasik sini mana orang yang buat sesuatu yang sudah jauh daripada kebenaran. Ya boleh dia itu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jauh daripada rahmat, maka dekatnya dengan azab. Kerana dosa yang dia buat itu adalah dosa yang teramat-amatnya banyak. Dosa tu, dosa ni, sehingga dipanggil dia fasik. Jadi orang yang suka buat dosa lah maknanya. Orang yang suka buat dosa lah yang tolak Al-Quran. Jadi kadang-kadang orang kita ni, dia tengok orang yang lebay lah kadang-kadang. Orang lebay kan. Orang lebay nampak pemakaian dia tu nampak macam maka setiap masa tu pakai kopiah ke contoh ke, pakai serban ke, pakai jubah ke, pakai Islamik lah orang panggil. Ya. Itu tidak menolaknya dia tu daripada kafir. Perbuatan dia yang dia buat gitu tidak boleh menolak dia daripada melakukan kafir. Sebabnya
Kalau dia ada fasik, dia pakai gitu pun orang fasik. Ada baru ni saya tengok yang sehari dua baru ni, ada orang tu duduk sibuk cerita pasal cincin hikmah apa semua sekali, yang mana cincin tu boleh buat perkara mafaqul asbab, ada kuasa ajaib yang cincin tu boleh baginya mudarat pada jin, siap boleh bagi mudarat pada jin, jin pun lari apa semua kerana batu cincin tu, ataupun dengan sebab cincin tu. Lepas tu dia kata dengan sebabnya besi tu pulaknya, dia kata sampai gitu. Yang mana tidak ada dalil bukti yang jelas daripada Allah Ta'ala pun yang dia kata. Maka bila dia kata dengan pasti gitu, maka ini adalah bentuk pembohongan. Dia bohong guna nama Allah Ta'ala. Dianya dengan memakainya pakaian-pakaian yang menzahirkan dia tu macam orang baik. Macam orang baik. Tapi makai pakaian yang macam orang baik sekalipun, tapi kalau perangai dia tu adalah perangai yang fasik, maka orang yang fasik sebeginilah yang akan mudahnya menolak Al-Quran. Bila dibacakan Al-Quran kepada dia, dia tak terima. Dia tak terima. Dia kata dia perambat hatu, dia tu hatu. Dia kata dia perambat hatu. Yang kerja dia nak perambat hatu. Ghostbuster lah kan. Ghostbuster. Kerja dia je Ghostbuster. Tapi dia tu ghost dahnya, dia tu hatu dahnya sebenarnya dia. Hatu dia tu tak lari-lari. Macam mana dia baca-baca tu hatu dia tak lari? Hatu dia tu tak lari. Hatu orang lain lari. Maka kalau siapa percaya tu main teruk benar lah. Orang percaya. Percaya kepada dia ni yang boleh merambat hati. Ghostbuster. Yang mana adanya kuasa-kuasa ajaib dengan adanya bacaan-bacaan ataupun dengan dengan cincin-cincin keramat dia tu yang boleh bagi larinya hatu. Baca di tasbih pula jadi tasbih hikmat pula, tasbih keramat pula, tasbih berkat pula tasbih dia tu. Maka itu betul pembohongan. Bohong. Batu orang yang bohong gini, kita kena kata atas muka dia, mu bohong. Kamu bohong. Bohong atas nama Allah Ta'ala. Dan orang yang bohong tu kita nampak ramai percaya. Tapi Quran tak mau percaya. Kalau Quran tak mau percaya, syirik tu mau percaya, itu boleh. Maka nampak sangatlah dia ni orang fasik. Maka sini Allah Ta'ala sebut al-fasikun. Allah Ta'ala bukan sebut pakaian dia. Allah Ta'ala sebutnya sifat perangai dia. Kalau perbuatan dia jenis buat dosa, buat benda fasik, keluar mulut dia adalah kata-kata yang syirik pada Allah Ta'ala. Mengajar syirik, mengadakan dengan buat pembohongan, bolehnya syirik itu dilakukan. Si ajar lagi cara nak buat syirik ke apa, maka itu sudah melampaunya fasik pada dia. Maka dia sudah jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, dia dekat dengan azab. Itu mana fasik. Awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum, apakah patutnya setiap kalinya mereka itu mengadakan perjanjian, sesuatu perjanjian dengan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sudah tetapkan perjanjian itu, yang mana mereka itu mesti kena beriman, mentauhidkan Allah Ta'ala sungguh, dan juga lagi-lagi khusus pada Yahudinya, mesti beriman dengan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nabadahu fariqum minhum. Ada sepuak mereka itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu. Nabadahu ni sini makna asal dia ya, tolak ke belakang. Ambil benda tu, ambil sesuatu letak ke belakang. Makna tidak mempedulikan sesuatu itu, dibuang tak tepi. Dia guna benda tu. Quran guna apa? Quran guna untuk perambat hatu. Itu je kerja dia. Quran guna untuk apa? Perambat hatu. Lepas tu untuk guna sendiri apa? Tak ada. Sibuk dia benda tu ya. Sibuk untuk hamba hatu. Jadi Quran ni dia nampak tu ya. Kerja dia Quran ni. Dia kata hidayah. Tapi untuk perambat hatu lah. Tapi kegunaan dia yang perambat hatu. Jadi perambat hatu yang dia duduk, perambat hatu yang duduk menjadi orang ramai pun pakat nak pada dia tu perambat hatu je. Dia tak sedar yang orang nak perambat hatu tu nak duit je. Orang yang perambat hatu tu sebenarnya kali dia bukan amat hatu free. Hotline free tu dia bagilah free. Hal lain kena bayar. Nak perambat hatu ni kena bayar.
Bukan free. Lepas tu ada satu orang tu beritahu saya, dia kata, "Hak nak perambat hatu lah. Kena bayar. 2-3 ratus kena bayar. 2-3 ratus juga kena bayar. Sekali upacara. Kan? Sekali upacara yang dia nak buat, nak upacara nak perambat hatu tu. Upacara nak perambat hatu 2-3 ratus. Kalau hak bagi sikit-sikit tu, tu hak perambat hatu Ghostbuster yang hak ni lah. Hak tak suruh mana. Hak baru-baru nak naik. Baru nak up. Hak baru nak up tu, murah-murah lah sikit. Bayaran dia. Jadi hak jadi gini, kalau ketua-ketua dia, biasanya mahal sikit. Kalau nak suruh bos kita, bos sendiri perambat hatu, kena bayar lebih-lebih sikit lah. Bal aktsaruhum la yu'minu, bahkan kebanyakan mereka itu tidak beriman. Tidak beriman kerana iman itu boleh diambil dengan cara menepati, menyempurna janji. Menyempurnakan janji. Mana dengan cara tauhid. Dia beriman, dia boleh dapat beriman sebenar kali. Tapi dia kena menepati apa yang sepatutnya yang dia kena buat. Apa dia? Tauhid pada Allah Ta'ala. Habis itu, walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahu nabata fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan tak kalanya datang kepada mereka rasul daripada Allah Ta'ala yang membenarkan akan apa yang ada bersama dengan mereka, iaitu Nabi Muhammad SAW lah, dengan membawa Al-Quran yang bersesuaian dengan apa yang ada dengan mereka, yakni Taurat. Nabata fariqun minal ladzina utul kitab, sebahagian di kalangan orang yang diberikan kitab kepada mereka itu melemparkan ke belakang. Menolak, melemparkan kitab Al-Quran itu ke belakang. Yakni enggan menerima. Kitab itu kitab apa sebenarnya kali? Yang nak buang-buang ikut sedap dia ni, ingat kitab siapa dia? Kitab siapa? Kitab Allah. Itu kitab Allah. Mau nak buang-buang ni, kitab siapa? Kalau mau nak buang kitab orang tu, kitab orang ni, tak apa, tak ada masalah nak buang tu. Tapi kalau nak buang kitab Allah, ini kitab Allah. Maka kitab Allah Ta'ala ni bukan untuk dibuang. Okay. Maka kamu kena tahunya kedudukan kitab Allah tu. Bukan kitab yang karangan-karangan pokokmu. Tidak. Ini kitab daripada Allah Ta'ala. Wahyu Allah Ta'ala. Kalamullah. Wara'a zuhurihim. Di belakangnya, kamu, di belakangnya mereka itu, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akannya mereka itu tidak mengetahui akan kebenaran kitab Allah. Sebenarnya orang Yahudi ini dia sedia maklum dah. Kerana adanya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada diceritakan dalam kitab mereka. Kebenaran Nabi Muhammad itu sudah ada disebutkan di dalam kitab mereka. Dan akan datangnya Al-Quran itu untuk diberikan kepada mereka pun, yang akan membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka pun sudah mereka itu maklum daripada ilmu mereka melalui kitab Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Yang ni pula kita startnya asal usul sihir. Asal usul sihir dan apa itu perbezaan sihir mukjizat. Sihir dengan mukjizat. Kitab Allah dengan kitab yang bukan yang kitab Allah. Yang bukan kitab Allah. Contohnya kitab kafir, kitab sihir. Bezanya kitab Allah dengan kitab sihir. Kitab Allah tu sepatutnya dipelajarinya kitab Allah. Kitab sihir tu untuk belajar lah? Tak. Kitab sihir bukan untuk dibelajar. Untuk dia buang tepi. Kalau mu nak buang kitab sihir tu bagus. Tapi kalau mu nak buang kitab Allah, maka itu tak patut. Lalu apa buat dia ni jawab syubhah juga. Ayat ni sebagai jawab syubhah. Yang mana mereka beranggapan Nabi Sulaiman itu bapa sihir. Bapa sihir ni siapa? Nabi Sulaiman. Dan kita akan jumpa banyaknya
cerita-cerita Israeliat yang menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman. Antaranya Nabi Sulaiman mempunyai cincin, kan? Lambang Yahudi kan lambang cincin Nabi Sulaiman yang didakwa oleh dia. Nah, dan lambang cincin itu memberi azimat. Cincin apa Yahudi kan dia bentuk bintang, kan? Bintang apa segi berapa tu dia panggil? Segi 5 lah, 1 2 5 segi 5. Macam ala-ala Ultraman gitu kan. Macam Ultraman lah. Ultraman kan bintang gitu juga. Sama saya dulu Ultraman lah. Nah, jadi pokok Yahudi ni dia sukalah yang bintang-bintang gitu tu. Kerana yang bintang tu dia ada kuasa ajaib. Boleh tepis apa-apa. Boleh pelambat lah. Boleh pelambat hantu ke apa semua. Guna cincin. Dan cincin tu dia akan gunanya cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman. Dan saya ingat dulu di dekat dengan merasa saya tu dekat. Ada merasa yang berdekatan tu. Dia ada ajarnya ilmu perjanjian Nabi Sulaiman dengan syaitan. Mana siapa yang belajar ilmu tu, mana dia belajar juga ilmu yang mana boleh menunduk jin. Dan ilmu itu seperti mana yang disebutkan oleh Syahudullah Jahlawi, siapa yang belajar ilmu tu maka dia belajarnya, siapa yang belajar sihir maka dia tu belajarnya syirik. Sebab sihir tak akan berlaku melainkan dengan cara syirik pada Allah Ta'ala. Sihir ini kena buat syirik baru jadi. Allah Ta'ala buat kaedah kita. Muta'anak yang sebenar, itu Al-Quran, maka akan pergi kepada yang tak betul. Yang tak betul, sihir. Yang tak betul, sihir. Maka dakwaan mereka yang mendakwa Nabi Sulaiman ke yang ada kuasa? Tak ada. Tipu ya. Siapa yang tipu? Yahudi yang tipu. Maka sini Allah Ta'ala sebut, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka ikut. Mereka ikut apa yang dibaca oleh syaitan. Apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan ni mana tak kira jin manusia lah semua sekali. Mereka ikut apa yang dibacakan oleh syaitan. Quran tak nak terima. Yang dibacakan Al-Quran itu tak nak terima. Ya, Quran juga dipanggil tilawah kan? Ini pun tilawah, tatlu. Tatlu ini dengan mana menyampaikan ataupun membacakan kepada seseorang, dipanggil tilawah. Tilawah ni kita baca bukan baca sorang. Kalau baca sorang dipanggil qiraah, baca. Boleh jadi ada orang, boleh jadi tak ada orang. Quran ni bentuk umum. Sebab tu kadang-kadang kita sebut qiraah. Tapi kalau baca tatlu, kan? Tatlu ataupun tala yatlu. Tala yatlu. Tala yatlu ni makna dia kita baca ada orang dengar. Kita bacakan kepada orang lain. Itu dia panggil tilawah. Tala yatlu tilawatan. Kan? Tala yatlu tilawatan. Kita baca kepada orang lain. Jadi ni siapa yang baca? Tatlus syayatin. Syaitan yang baca. Sepatutnya kita ikut apa yang dibaca pada kita iaitu berupa Al-Quran. Maka ni dibaca oleh syaitan. Yang diajar, yang dibaca oleh syaitan, dia ikut yang itu. Syaitan ajar apa yang dia baca itu, dia pun ikut. Dia ikut ajaran-ajaran ni. Bila ni? Ala mulki Sulaiman. Semenjaknya zaman kerajaan Nabi Sulaiman hari itulah. Semenjak zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman. Yakni selepas daripada kematian Nabi Sulaiman. Yakni selepas daripada kematian Nabi Sulaiman. Mana kerajaan Nabi Sulaiman tapi bukannya Nabi Sulaiman. Selepas daripada kematian Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Wa ma kafara Sulaiman,
tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Yakni la minas sahirin, dia tidak termasuk ahli-ahli sihir. Maka ini jawab syubhat yang dibohongi oleh golongan Yahudi yang mendakwa Nabi Sulaiman itu ahli sihir. Dan bila jadi ahli sihir, maka Nabi Sulaiman itu kafir. Kerana dia bawa ceritanya, dan cerita ini juga dibawa oleh orang-orang kita pun. Orang Melayu-Melayu kita pun ada juga setengah-setengah. Pak Ustaz ni, dia bawa cerita cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman bila terjabut cincin dia tu, dia pun jadi miskin, dina-dina. Dan sehingga cerita tu, ada cerita kalau awak pernah dengar, cincin itu dimakan, jatuh laut sebenarnya kalinya, dimakan oleh ikan. Lepas pada tu, miskinlah Nabi Sulaiman. Tak jadi raja dah dia lagi. Tak ada orang kenal dia. Jadi miskin sangat-sangatnya dia. Fakir miskin dia. Kemudian, dia pun dapat. Ada orang lain pula dapat. Orang lain tu dapat, dia boleh raja. Jadi raja. Raja ganti pada Nabi Sulaiman. Kemudian, lama-lama tu boleh kepada Nabi Sulaiman balik. Cerita dia. Asalnya boleh ikat. Lepas boleh ikat, belah perut tu, adanya cincin, ambil cincin tu, boleh ke Nabi Sulaiman. Bila boleh Nabi Sulaiman, maka bolehlah baliknya kerajaan Nabi Sulaiman. Cerita dia tu bercelaru gitulah. Ada cerita gini, ada cerita gitu. Tapi semua sekali berkisah pasal kehebatan cincin. Kehebatan cincin Nabi Sulaiman. Maka dianggapnya Nabi Sulaiman itu mensihirkan orang itu dengan cara cincin dia. Maka inilah juga nak menafikan golongan-golongan yang pak lebay ni, yang guna cincin. Yang guna cincin, yang kononnya cincin dia itu boleh perambat hatu ke, boleh buat sesuatu benda yang ma'faqal asbab ke, maka itu semua sekali adalah bentuk sihir, dan bentuk sihir itu sekarang ini dilakukan oleh orang yang dipanggil Pak Ustaz. Orang yang dipanggil Pak Ustaz. Dan sehingga kan ahli sihir itu dipanggil orang alim kan? Kita dah belajar kan? Nabi Musa dipanggil ya ayuh sahir kan? Terbaliklah. Terbaliklah. Mana orang ahli sihir itu sudah dianggap jadi orang alim. Orang sihir itu sudah dianggap seperti Nabi dah. Orang sihir itu dianggap seperti Nabi dah. Gitu. Jangan kita terpedaya gitu. Jangan terpedaya dengan golongan yang mendakwa dia itu macam Islam, orang yang pandai ilmu, sehingga orang panggil pun dia ustaz kan? Pak Ustaz, orang alim lah maknanya. Tapi hakikatnya dia tak ada ilmu. Yang ilmu ni sebenarnya kali apa yang dia keluarkan daripada mulut dia tu lah. Kalau dia dapat sampaikan apa yang ada daripada dada dia tu, maka itulah ilmu. Tapi kalau dia tunjukkan kepada kita hanya cincin tu, itulah ilmu dia, ilmu cincin. Yang mana cincin tu boleh bagi sesuatu yang ajaib pada kita. Kalau itulah keutamaannya, Allah Ta'ala hantar cincinnya pada kita. Kan? Tak payah hantar Al-Quran. Allah Ta'ala bagi turunnya, so bagi pada kita semua sekali. Bagilah kita ni jadi cincin. Bagi cincin pada kita. Kali perempuan dia ni suka tengok cerita cerita ada guna cincin kan. Jadilah guna cincin itulah yang dapat keramat hidup. Maka kita kena buang pemahaman yang sesat ini dengan cincin ke apa semua kita buang. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaknya Nabi Sulaiman itu kafir. Walakinna syayatin kafaru, akan tetapinya syaitan-syaitan itulah, mereka itulah yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihr, mereka lah yang mengajar manusia ni sihir. Mereka lah yang mengajar manusia ni sihir. Wa ma situ maknanya wattaba'u. Ataf pada wattaba'u. Ataf pada wattaba'u. Dan mereka itu ikut. Mereka ikut. Ataf pada wattaba'u. Dan mereka ikut ma unzila 'alal malaikain, apa yang diturunkan pada dua malaikat. Dua malaikat. Yang ajar sihir ni dua malaikat. Di Babil, di kawasan Babil, Babylon. Yang mana dia tu
manusia yang dia ni malaikat yang berupa manusia. Seorang tu dipanggil Harut, seorang lagi dipanggil Marut. Harut Marut. Orang kita jadi apa? Karut Marut. Jadi karut marut. Benda yang tak betul kita panggil karut marut. Inilah lebih kurangnya. Yang ni malaikat itu berupa jadi manusia, dan berupa jadi manusia ajar kepada manusia. Dan ajar pada manusia macam mana? Semua sekali ni Allah Taala hantar. Allah hantar malaikat. Allah Taala hantar malaikat, diberikan kepada dua malaikat ilmu sihir untuk ajar pada manusia. Tapi ada sebablah. Tengok selepas pada ni. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah dia ajar seorang pun ilmu sihir itu hatta yaqula, mereka itu akan, hatta itu dengan mana illah. Hatta itu dengan mana illah. Mereka berdua itu akan berkata, berkata sini makna betul ihtiyatan, betul perwaspadaan. Nak suruh beringat. Ajar benda tak betul, maka kena bagi tahu peringatan supaya boleh berwaspada, ihtiyat. Maka dia pun sebut perkataan berkata untuk suruh berwaspada. Innama nahnu fitnah. Kami ni hanyalah fitnah. Kami ini fitnah. Fitnah yang dimaksud kat sini yang boleh bagi musibah kepada yang lain. Fitnah ni mana? Cobaan. Kami ini adalah berupa cobaan. Bala. Fala takfur, mana bala sini, bala boleh menyebabkan kamu kafir. Kami ini adalah fitnah yang boleh menyebabkan kamu itu jadi kafir. Fitnah kan kita bahasa Melayu kita panggil apa fitnah? Apa fitnah? Menyebarkan sesuatu tak betul kan? Mana kena bagi tahu sesuatu yang tak betul kepada siapa? Kepada orang lain. Bagi pada tahu orang ni dipanggil bagi menyampaikan fitnah. Akibatnya pemahaman orang ramai akan jadi membuat fitnah kepada satu orang. Membuat cobaan kepada satu orang. Membuat tuduhan kepada satu orang jadi kan? Itulah juga sini mana. Jadi fitnah mana bentuk cobaan. Kami ini adalah bentuk cobaan, bala yang boleh menyebabkan kamu jadi kafir, maka kamu jangan kafirlah. Fala takfur. Setiap orang tak tinggal. Dia akan dakwah supaya jangan kafir dengan ilmu sihir. Jadi ajar ni kenapa sebenarnya kali? Nak nafikan, nak beritahu perbezaan lah maknanya. Perbezaan sihir. Perbezaan itu adalah perbezaan antara sihir dengan mukjizat. Sihir dengan mukjizat. Mukjizat lain, sihir itu lain. Mukjizat itu lain, sihir itu lain. Iaitu sihir itu tahtal asbab. Sihir itu tahtal asbab. Ada sebab musabab dia. Sihir itu adalah sesuai dengan sebab musabab. Ada penyebab dia. Bukan benda ajaib. Sihir ni bukan benda ajaib. Dia adalah benda yang ada sebab musabab dia. Manakala mukjizah pula tak ada. Tak ada sebab musabab. Dia adalah ma fauqal asbab. Benda yang di luar logik manusia. Di luar logik manusia. Yang mana hakikat sihir itu seperti bahayanya tahtal asbab. Bahayanya sihir itu hakikat dia seperti bahaya yang tahtal asbab. Contoh pisau. Pisau boleh bagi terbelah. Pisau tajam boleh bagi terbelah, luka pada kita. Maka itu sebab. Dan juga antara yang lain racun. Kita bagi racun, orang pun mati. Sebab apa? Kena racun. Maka sihir pun umpama racun. Sihir juga umpama pisau kan.
Dan hakikat sihir itu termasuk daripada masyiatillah. Kehendak Allah Ta'ala bagi jadi. Termasuk masyiatillah, benda itu boleh jadi. Dan termasuk masyiatillah, sekiranya Allah Ta'ala kendaki, barulah jadi. Termasuk masyiatillah yang mana dengan sihir itu jadi, dan juga jadi pun juga jadi dengan izin Allah. Tanpa izin Allah Ta'ala tak jadi. Seperti mana ayat lepas ni akan sebutlah. Maka ayat ni sebenarnya kali nak bezakan mana satu sihir, mana satu mukjizat. Mana satu sihir, mana satu mukjizat. Kemudian seterusnya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu mereka pun belajarlah daripada mereka berdua, itu Harut dengan Marut itu, yakni sihir. Sihir apa? Sihir itu yang boleh ma yufarriquna bihi, mana ilmu sihir yang boleh memisahkan, mereka pisahkan dengan sihir itu bainal mar'i wa zawji, antara seorang suami dengan isteri dia. Seseorang itu dengan pasangan dia. Seseorang dengan pasangan dia. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Sini khabar dar. Khabar dar, amaran. Bahasa Urdu dia panggil khabar dar. Amaran. Sini nak beritahu ayat amaran. Dan amaran. Kena ingat, ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Tidaklah mereka itu dapat memberi mudarat kepada sesiapa pun walaupun seorang, illa bi'idznillah, melainkan dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Ini yang kena ingat. Tengok nampak pelik pun sihir itu, kena ingat. Jangan kamu jadi sesat sehingga beranggapan ini di luar wilayah kuasa Allah. Sihir ini dalam wilayah kuasa Allah, kena ingat. Dia dalam wilayah kuasa Allah. Bukan di luar wilayah. Jangan. Jangan kita beranggapan gitu. Kan macam orang kau percaya hantu. Hantu ni kenapa dia percaya? Dia percayanya di wilayah itu hantu yang berkuasa, Allah Ta'ala tak berkuasa. Dia kira gitu. Sebab tu dia kata ni rumah para hantu, rumah puaka, pokok puaka, kan? Tempat puaka. Sebab apa dia kata gitu? Karena situ seolah-olahnya tidak ada itu di luar wilayah Allah, di luar wilayah kuasa Allah. Maka sini pun nak beritahu benda sama juga. Sihir-sihir itu dalam wilayah kuasa Allah. Kuasa tahap mana dah? Izin Allah Ta'ala. Semua jadi itu mesti dengan izin Allah. Tak izin Allah, maka tak jadi. Bila sebut izin, mana terhalang. Ya, kita dah beritahu dah kan? Mana sebelum pada ni, adanya bila sebut kata izin, izin tu mestinya kerana adanya halangan. Sebelum pada ni halang. Sebab tu kena izin. Minta izin baru boleh. Maka bila minta izin baru boleh tu, mana ada keizinan, keizinan Allah Ta'ala barulah jadi. Kemudian mungkin ada kekeliruan. Izin tu macam mana? Kita syirik pun ada izin tu. Allah Ta'ala izin tu. Ya. Maka izin ni terbagi pada dua bahagian. Izin ada terbagi pada dua bahagian. Izin takdiri. Izin takdiri. Satu lagi izin tashri'i. Satu takdiri, satu tashri'i. Mana izin tu ada dua bahagian. Satu takdiri, satu tashri'i. Takdiri itu apa? Ia seperti mana yang berkait dengan apa masyiatillah, bentuk kehendak Allah. Itu yang takdiri. Benda yang bentuk masyiatillah yang disebutkan seperti mana yang dalam ayat yang kita dah baca tadi. Ayat-ayat yang bentuk masyiatillah. Kemudian
Izin yang tasyri'i yang seperti mana ayat fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Biiznillah. Jadi izin takdiri contoh dia wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, ini dipanggil izin takdiri. Izin tasyri'i pula yang mana? Ayat yang ke berapa ni? Apa? Baqarah ayat 97. Ya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Izin Allah Taala sini yang izin yang tasyri'i. Izin yang betul tasyri'i. Maka syariat itu redha Allah. Kalau yang syariat itu adalah berserta dengan redha Allah. Yang biiznillah yang biasa itu, yang takdiri itu tidak yang diredai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi jadi, tapi ada yang jadi itu redha, ada yang jadi itu tidak redha. Yang redha yang tasyri'i, yang takdiri ini Allah Ta'ala tidak redha. Allah Ta'ala bagi izin jadi, tapi izin jadi itu bukan nak kata Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala tak suka pun, maka Allah Ta'ala akan mengazabkannya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan hakikat yang dia belajar tu apa dia? Ilmu sihir itu hakikatnya bagus ke tak bagus? Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka itu belajar ilmu sihir itu sebenarnya kali yang boleh beri susah pada mereka. Wa la yanfa'uhum, dan tidak boleh bagi kebaikan pada mereka. Tidak bagi manfaat pada mereka. Wa laqad alimu, dan benar-benarnya mereka itu tahu, lam yanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, barang siapa yang menukar gantikannya sihir itu, tukar dengan ambilnya sihir, tolaknya kitab Allah, tolaknya ayat Allah, tolaknya tauhid pada Allah Taala itu, ma lahu, maka tidak ada buatnya iaitu ahli sihir itu, fil akhirah, di akhirat kelak, min khalaq, sebarangnya nasib yang baik. Khalaq situ dengan mana nasib? Nasib minal khair, nasib yang baik. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Benar-benar sangat buruklah apa yang mereka itu jualnya diri mereka itu kerana nak kepada habuan sihir. Sebab sihir ini bukan free. Ada habuan dia. Ada keuntungan dia. Keuntungan apa? Keuntungan dunia. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka itu mengetahui bahayanya sihir. Bahayanya sihir itu mereka itu tahu, maka niscayanya mereka itu tidak akan belajarnya sihir, kerana sihir itu membahayakan mereka. Sebab itulah Syahulullah Dahlawi dalam hal ini dia kata, sihir, siapa yang belajar sihir, sihir itu yang sihir yang jadi itu, maka sudah tentunya sihir itu adalah syirik pada Allah Ta'ala. Sebab sihir tak akan terjadi, melainkan mesti kena buat syirik pada Allah Ta'ala. Maka Al-Quran dia akan ubah makna Al-Quran, mafhum Al-Quran dengan makna yang lain ataupun dengan maksud yang lain, ataupun meletakkan Al-Quran bukan pada tempatnya, ataupun terbalikkan Al-Quran ke apa ke, mana betul zalim pada ayat Al-Quran itu, maka itu adalah bentuknya penyelewengan akan Al-Quran. Quran ini ditujukan seolah-olah untuk perambat jin, perambat hantu, tu yang hijriah. Kan? Padahal untuk perambat jin, perambat hantu ni cukup dengan doa aja. Kita doa pun dah cukup dah. Ataupun kita bacalah seperti mana yang disebutkan dalam hadis, itu saja. Dan mereka ni dia tak mahu ajar pada manusia benda-benda kebaikan ini. Sepatutnya tak perlu bayar pun. Nak perambat hantu tu, nak perambat hantu. Nak baginya selamat daripada sihir contohnya. Sudah diajar dah dalam hadis. Seperti mana kita akan belajar insya-Allah dalam Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, itu pun sudah cukup dah untuk perambat sihir, perambat hantu apa semua kali sudah cukup. Kerana benda itu sangat mudah. Sebab tu kalau untuk perambat benda-benda yang berkaitan kemudaratan dunia, Allah Taala guna satu sifat. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu birabbil falaq, terus min syarri ma khalaq. Satu sifat. Manakala yang untuk kebaikan akhirat kita, dunia akhirat kita, yang lebih-lebih lagi akhirat, digunakan banyak sifat.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Guna 3 sifat. 3 sifat untuk kebaikan yang boleh memberi faedah kepada kita di akhirat. Tapi kalau sekadar dunia saja, diguna 1 sifat saja. Kerana nak beritahu mudah. Sebab tu kalau siapa-siapa belajar hadis ataupun belajar kitab fiqh mana sekalipun, kita hadislah kita kata, tidak ada satu pun bab perambat hati tak ada. Kita belajar hadis, okey hari ni kita belajar apa? Bab perambat hati. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada bab itu pun tak ada. Maka jangan kita terpesong dengan apa yang didakwa oleh mereka-mereka ni, yang mana mereka itu seolah-olah anggap benda besar sehingga benda ni hak ada pentingnya dalam hadis ke dalam Quran ke, benda yang utama yang mana kita semua sepatutnya mendalami. Tak pun benda tu senang. Tapi dia sengaja tak nak bagi ajar. Dia tak mahu ajar kepada kita semua. Sebab apa? Kalau dia ajar pada kita, maka niscaya mereka itu tak dapat duit, tak dapat harta, tak dapat pangkat, tak dapat kedudukan. Maka baik tak payah ajar. Kalau ajar, buat rugi kita. Padahal semua sekali itu boleh buat sendiri saja. Sebab tu kalau cerita orang yang baca-baca ni, sahabat baca pada siapa? Orang yang orang kampung mana? Bukan di kalangan sahabat pun, di kalangan orang yang tak beriman pun. Sahabat baca, yang baca surah Al-Fatihah, itu pun Nabi tanya, kamu baca apa? Baca Al-Fatihah. Mana jawapan sudah ada. Mana cara macam mana nak baca jampi? Baca jampi dengan surah Al-Fatihah. Sudah disebut dalam. Maka Nabi mengiyakan. Yang dia baca Al-Fatihah tu Nabi mengiyakan. Maka gunalah yang tu. Dia tak nak ajar benda-benda gini. Kerana kalau ajar benda-benda gini, maka akan menyebabkan orang tak akan cari dia. Cari dia, barulah untung dia boleh jual. Cincin tu dia jual harga benda murah ya. Tapi dia jual dengan harga beribu. Ribu cincin. Kalau kalau kita kata cincin perak pun mahal setengah mana. Perak murah je nak bandingkan dengan emas. Dia nak jual mahal. Lepas tu cincin dia pula, batu dia tu pula batu yang harga mahal ke? Tak pun, harga yang murah je. Kalau dia jual dengan ratus-ratus tu, okeylah sikit RM50 ke RM100 ke, itu boleh berkira. Ni jual sampai beribu. Beribu benda yang tak ada nilai, maka dia nak suruh benda tu jadi bernilai, berharga tinggi, maka dia pun kena beritahu fadilat dia. Fadilat palsu. Maka itulah hakikatnya ahli-ahli sihir, dia nak pada duit kita. Maka kalau kita sekat diri kita daripada mendampingi mereka, mereka dengan sendirinya tak boleh buat nega dengan sihir dia. Dia pun sesak barat. Kata dia hebat sangat, bagi sihir suruh jadi kaya. Tak pun. Tipu. Tipu saja. Sampai sini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.